Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita dapat teruskan program tadabbur tafsir ringkas kepada juzuk yang ke-30, surah yang ke-94, surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah, juzuk yang ke-30, nombor surah 94. Semua surah ada 114 kan, dalam Quran. InsyaAllah yang para jemaah yang sudah bersedia boleh buka mushaf untuk sama-sama kita baca ayat. Kemudian kita pergi ke terjemahannya insyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Surah Al-Insyirah. Tuan-tuan tengok permulaan kitanya. Nama dia Muqaddimah Surah Al-Insyirah. Dari sudut nama surah Al-Insyirah makna apa? Perihal melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil belapang dada, tenang hati. Lain. Insyirah ni, lapang dada ni lebih luas sebab hati itu duduk berlegar dalam dada. Jadi kita kata, oh tenang hati, belapang dada. Kan kita selalu kata, oh kita mesti berlapang dada. Satu, tenang hati itu satu. Itu perbezaan kita akan tengok dalam pengembaraan rehlah kita kepada surah yang diberkati oleh Allah Ta'ala ini. Apa perbincangan dia, insya-Allah kita tengok. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Insyirah. Dalam tafsir pimpinan, surah Al-Insyirah. Ada juga yang menamakan dengan nama ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak. Ada yang ringkaskan surah Alam nashrah laka, ataupun surah Alam Nashrah. Ada yang menamakan dengan surah Asy-Syarh. Dalam kitab tafsir pimpinan, dia pilih Al-Insyirah dengan makna melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna insyirah, makna lapang dada. Kerana itu para ahli-ahli motivasi, ahli psikologi perlu buat kajian kepada surah Insyirah ni di dalam tajuk sebab-sebab yang membawa kepada tenang hati, belapang dada. Ada satu muhadarah yang telah disampaikan. Jadi para jemaah sekalian, hari ini kita fokus kepada tafsir kita ni insya-Allah. Sebab apa dinamakan Insyirah? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan salah satu nikmatnya yang dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah melapangkan dadanya serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Lapang dada diisi dengan apa? Hidayah dan petunjuk. Kita kata Masya Allah. Surah ini Makkiyatun, diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Ayat dia berapa? Mengandungi 8 ayat. Saman ayat, 8 ayat.
Kita tengok kepada intisari kandungan, ringkasan sinopsis kata. Apa dia ringkasannya dalam surah ini, apa yang Tuhan nak cerita kepada kita? Kita baca dulu muqaddimah penting ni para jemaah sebelum kita masuk ke dalam ayat. Baru kita nampak satu-satu. Intisari kandungannya menerangkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya melapangkan dadanya untuk menerima hidayah petunjuk ke jalan yang betul. Meringankan beban tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyiarkan Islam dengan dirinya berbagai-bagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dengan diberinya berbagai-bagai kemudahan dalam melaksanakannya. Masya Allah. Allah nak beri pada Nabi alat ataupun perkara-perkara yang memudahkan dakwahnya. Di antara kemuliaan-kemuliaan meninggikan sebutan wa rafa'na laka zikra, meninggikan sebutan nama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengurniakan kepadanya pangkat nabi dan berbagai-bagai kemuliaan. Di antara kemuliaannya itu ialah wajibnya, tanda tuan-tuan. Kalau orang tanya dalam surah ni kandungan dia, wa rafa'na laka zikrak, Allah Ta'ala angkat darjat Nabi. Yang pertama sekali, wajibnya seorang mengakui kerasulannya. Kalau kata, saya manusia juga dia tu. Kenapa kita sibuk-sibuk? Orang itu tidak beriman. Jawabnya, saya dengan Allah Ta'ala saja. Seperti yang dibuat oleh sebahagian daripada pendokong ajaran sesat anti hadis. Kan? Kita wajib mengakui kerasulannya sallallahu alaihi wasallam di samping mengakui keesaan Allah Ta'ala bagi mengesahkan Islamnya. Juga wajibnya seseorang menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kalimah syahadah bagi mengesahkan sembahyangnya dalam tasyahud kita tu. Setelah itu Allah Ta'ala memberi semangat dan harapan dengan menegaskan, maka tetaplah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada disertai dengan kemudahan. Allah Ta'ala janji. Lepas kita tengok Nabi susah, Allah Ta'ala kata, inna ma'al usri yusra. Untuk menghapuskan sebarang perasaan putus asa yang lazimnya terdapat dalam kalangan manusia semasa menemui jalan buntu. Lalu ditegaskan sekali lagi, inna ma'al usri yusra, bahawa sungguhnya tiap-tiap kesukaran diikuti dengan kemudahan. Dua kali Tuhan ulang ni di sini. Kenapa? Kita tengok dalam huraian nanti insya-Allah. Asalkan tengok syarat nak hilang kesusahan tadi ada syarat. Apa syarat? Asalkan kesukaran itu dihadapi dengan tabah hati, disertakan dengan usaha ikhtiar mencari jalan keluar setelah berazam dan berserah bulat-bulat kepada Allah yang amat melimpah rahmatnya. Jadi bila kita tahu bahawa Allah SWT yang maha limpah kurnia rahmatnya, maka kita kena ikut, kita tahu, yakin pertolongan Allah Ta'ala akan hilang kesusahan, insya-Allah. Surah ini diakhiri dengan ajaran yang mengarahkan supaya tiap-tiap seorang sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhannya dan berbakti untuk kebaikan diri dan masyarakat. Kita ni, itulah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita para jemaah sekalian. Tak boleh kita duk main suka-suka, buat dengan kepala otak kita sendiri lah. Kita kata kita ada peraturan, ada ayat yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk buat kerja dari sudut akidahnya, dari sudut dakwahnya, dari sudut segala perkara yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, itulah dipanggil ringkasan intisari kepada surah yang ayatnya pendek, hanya 8 ayat saja. Sebab itulah setengah ulama tafsir kata, ada sebagian ulama dia campur surah Ad-Duha dengan Insyirah ni sekali je. Sebab dia ada kaitan. Yang tadi Nabi kita susah, Wad-Duha wal-Lail idza saja,
ma wadda'aka wa ma qala. Allah Ta'ala tidak tinggal dan tidak marah. Jadi Nabi kita susah hati sekejap masa tu, mari ayat ni. Alam nashrah laka sadrak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada surah, ayat satu persatu. Jadi adanya mengatakan tartib surah, tartib nuzul. Turun ayat Quran ini, surah ini yang ke-Atsaniyah Asyar. Yang ke-12, selepas daripada Ad-Duha. Jadi dia tartib macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Mengasihani. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Jadi Allah Ta'ala mula ayat surah ini dengan bis-soal. Alam nashrah. Tapi soalan ini bukan soalan tanya. Dia panggil qasadu bi al-isbat. Nak menetapkan, bukan nak menafi. Jadi menetapkan bagaimana? Qad syarahna laka sadra. Kami dah cerahkan. Kami dah lapangkan dadamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala kata, aku dah lapangkan dadamu. Maka di sini Allah Ta'ala sebut, dia panggil imtinan, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah nikmat lapang dada. Sebab setiap orang yang nak buat kerja besar, para anbiya alaihimus salatu wassalam, contohnya dalam kisah Sayyidina Musa alaihissalam, apabila Allah perintahkan Nabi Musa pergi jumpa dengan siapa? Firaun, kan? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi jumpa Firaun. Firaun tagut. Allah kata apa? Bila Allah Ta'ala perintah, dia minta dengan Allah Ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi, wahai Tuhanku, ishrah li sadri, lapangkan dada aku, permudahkan urusan aku. Itu dipanggil permintaan Nabi Musa. Nak pergi jumpa dengan Fir'aun, dia minta Allah Ta'ala lapangkan dada dia. Nak berdepan dengan bos besar ni bukan main-main. Bukan nak pergi jumpa dengan ketua kampung, nak pergi jumpa dengan ketua negara yang angkuh, yang sombong, yang takabur, yang mengaku dia jadi Tuhan. Jadi maka Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri. Kita pun sama juga. Bila nak pergi jumpa siapa-siapa ataupun kita nak menyampaikan maklumat, menyampaikan ilmu, elok juga kita kata Rabbi syrah. Jangan kata qala Rabbi syrah li sadri. Qala tu Nabi Musa kata. Kita bermula daripada Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dada aku, permudahkan urusan aku supaya aku dapat menyampaikan maklumat dengan tepat, dengan betul, insya-Allah. Ayat ini dalam surah Taha ayat 25 dan juga 26. Jadi para pendakwah sangat penting untuk Allah Ta'ala lapangkan dada dia, dan semua orang kena lapang dada, tapi kita pendakwah ni lagi mustahak sebab kita akan bertemu dengan banyak ragam manusia di hadapan kita. Jadi para anbiya alaihimus salatu wassalam orang baik-baik. Allah Ta'ala tak pilih orang tak baik jadi rasul, jadi nabi. Kehidupan mereka pun baik, kan? Jadi mereka semuanya orang bahagia belaka di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka itu insyirah sadri, lapang dada. Berbeza dengan orang yang tak ada kerja. Ni, satulah saya beri nasihat kepada para jemaah. Di saat PKP berlaku ni, jangan banyak kat nulis dekat Facebook, boring hari ni. Tak ada kerja hari ni, Masya Allah tak ada kerja. Sampah kat dapur pun tak perlu tampak, tak ada kerja. Duk suruh orang lain yang buat. Kita kata banyak ya kerjanya. Sebab bila kita buat tak ada kerja, kita rasa kita faragh, kosong. Kosong minda, kosong jiwa, maka kita akan jadi manusia yang kecewa, serabut, macam-macam. Tapi bagi orang yang banyak agenda dia, insya-Allah dia tak akan terasa dunia ini kosong. Yang pertama sekali, kita ada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama tafsir telah mengeluarkan pandangan tentang makna nashrah laka sadrak. Kami lapangkan dadamu.
Dinukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, syarahallahu sadrahu lil Islam. Itu yang pertama sekali Allah Ta'ala lapangkan dada Nabi kepada Islam. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah mereka yang Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk menerima Islam, maka dia duduk di atas cahaya daripada Tuhannya. Maka turunnya wahyu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahwa min syarhis sadri, itu menunjukkan lapangnya dada. Allahu akbar. Tambah lagi kepada Allah Ta'ala letakkan dalam hati Nabi itu bergembira dengan menerima nikmat Allah Azza wa Jalla. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, inna qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam muli'a hikmah wa imanan. Hati Nabi dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Hikmah dan keimanan. Kan? Sebagaimana peristiwa yang berlaku, 2 kali Nabi kita telah dibelah dada dia. Waktu dia sedang main kanak-kanak dulu, belah dah sekali. Ketika dia di Bani Sa'ad. Kemudian ketika nak Mi'raj, sekali lagi Jibril belah dada Nabi, nak mengeluarkan segala perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak isi dengan cahaya hikmah dan keimanan, lebih lagi ketika dia bermunajat, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di ketika Mi'raj. Maka katakan inilah para ulama tafsir mengatakan, innal ilma, ilmu, kefahaman yang jitu, yang benar itu, itulah yang menyebabkan manusia ini berlapang dada. Berlapang dada itu bukan dengan sebab banyak harta. Sebab orang banyak harta duk bimbang takut harta dia hilang. Bukan dengan ramai anak. Sebab ramai anak kita bimbang, kan anak aku ni mati kan. Kan anak aku ni jadi tak baik. Kan anak aku ni terjebak dengan tu, dengan terjebak dengan ni. Maka kita banyak kebimbangan. Tapi apabila orang itu ada bersama juga, bukanlah lapang dada, cerah dada tu dengan adanya kekuasaan. Takut je kita. Tak dapat kuasa pun bimbang, takut orang rampas. Kan? Boleh kuasa pula, takut kena undi tak percaya contohnya. Ada kuasa pula, kawan-kawan kita buat masalah. Waktu belum berdapat kuasa dulu, nampak baik-baik. Boleh berkuasa pula, ambil kesempatan. Maka susah semua. Maka maksud ilmu di sini, iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar maklumat yang diterima, yang ditulis di atas kertas, dapat sijil, kita kata itu. Bukan di situ. Maka para jemaah sekalian, itu awal tadi kata-kata Ibnu Abbas, kata di Sahal bin Abdullah At-Tustari, syarahallahu sadrahu binurir risalah. Allah Ta'ala cerahkan dada dia dengan cahaya kerasulan. Kan? Masya Allah. Kata di Ibnu Atiyah, dalam tafsir dia menukilkan daripada jumhur ulama, Allah Ta'ala cerahkan dada Nabi dengan apa? Bil ma'rifah. Dengan ma'rifah, mengenali Allah. Satu. Tanda tuan-tuan. Kemudian bitta'ah, dengan ketaatan. Yang ketiga, dengan melakukan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Allahu Akbar. Ada yang menunjukkan juga dengan kesan daripada cerah dada, maka Nabi tayyibul khatir, mempunyai jiwa yang baik, jiwa yang tenang setiap masa. Allahu Akbar. Bila saja. Waktu dia sakit pun dia tenang. Waktu susah pun senang. Waktu dapat pertolongan pun dia tenang. Karena itulah kata Al-Mutanabbi, wa halatuz zamani 'alaika syatta wa haluka wahidun fi kulli hal. Keadaan masa tu berubah-ubah macam-macam kerana mari, tapi keadaanmu satu je, iaitulah tenang. Masya-Allah, tabarakallah. Maka Allah Taala sebut di sini, alam nashrah laka sadrak. Jadi Tuhan kata laka. Dia tak kata qalbak, dia kata sadrak. Sebab apa? Dia tak kata aku cerahkan hatimu lah. Dia cerahkan dada dia. Kata dia ulama, dia kata apa? Anna syarha sadr, cerah dada ablaq daripada cerah hati. Sebab dada itu lebih luas tempat hati. Seolah-olah dada itu macam laut, hati itu duduk berenang dalam laut. Masya Allah. Jadi kalau kita cerah dada, hati itu lebih utama lagi kena cerah. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi bila kita sebut tentang Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Ayat ini dia panggil ayat lazim. Ramai imam-imam tarawih baca ayat ni, kan? Kita kata alhamdulillah. Yang boleh sampai ke sini tu kira kemah dah tu. Ni orang duk perli duk baca kulhu 3 4 malam dah ni kulhu saja ni. Nah, kalau boleh sabar. Alam nashrah tu kira hebat. Maka gambaran, tanda tuan-tuan. Saya nak kita tadabbur betul-betul. Tadi kita bincang tentang makna asy-syarhu. Syarhallahu sadraka. Allah Ta'ala syarahkan dada Nabi dengan cara berapa perkara tadi. Kemudian kita tengok gambaran hasil daripada. Allah Ta'ala cerahkan dada Nabi, maka dia terhasil daripadanya beberapa perkara. Dalam kitab saya ni menyenaraikan ada 9 perkara. Kalau tuan-tuan boleh tambah lagi sampai 20, kita kata menarik untuk kita sama-sama tadabbur. Yang pertama, kita tengok satu-satu. Yang pertama, cerahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru 'alal mukhalifin. Nabi kita sabar sangat menghadapi orang-orang yang menentang dia. Nabi kita sabar menghadapi orang yang menentang dia. Maknanya tak sempit dada sikit-sikit, kan? Orang Mekah ta'amaru ala qatlihi, telah bersepakat buat komplot nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, Uzia, Nabi sedang solat dekat Kaabah. Mari puak-puak penjahat Mekah ambil salal jazur, uri ni bekas tembuni anak tu, ambil campur atas kepala Nabi, perut unta. Masya-Allah tabarakallah. Dia yusalli. Mereka telah melukakan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Dalam peperangan Uhud. Tapi apa yang Nabi kita jawab? Nabi tak angkat tangan, ya Rabbi hancurkan Quraisy. Nabi kata la. Nabi kata apa? Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaum aku, mereka tak tahu tu. Kalau mereka tahu aku ni benar, mereka akan ikut, mereka tak akan lawan. Masya-Allah tabarakallah. Itu yang pertama sekali, Nabi kita sabar menghadapi golongan yang menentang dia. Yang kedua, Nabi kita sabar menghadapi kerana pengikut-pengikut dia sendiri yang tidak setuju dengan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya begitu keadaan. Contohnya, peristiwa yang berlaku kepada golongan Ansar ketika selesai daripada pembahagian harta Hawazin, di mana di Ja'ranah, kan? Nabi kita duk bagi harta ke mu'allah-mu'allah yang baru masuk Islam di kalangan pemimpin Mekah. Orang ni 100 ekor unta, orang ni kambing. Sehingga ada di kalangan pemuda-pemuda mari daripada Madinah, dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa anak-beranak dia Mekah, bagi habis kambing. Allahu akbar. Nabi kita panggil puak Ansar, kumpul satu tempat, jangan masuk orang lain, Ansar je. Nabi kata, maqalatun balagatni ankum. Ya ma'syar Ansar, apa yang aku dapat? Aku dengar apa yang kamu kata. Mau ingat aku balik? Oh, sudahlah. Maka Nabi dialog dengan mereka. Akhir sekali, semuanya menangis. Kan? Demikian juga di Hudaibiyah. Ketika buat perjanjian Hudaibiyah, di antara yang agak tidak puas hati pada saat itu, iaitulah Sayyidina Umar. Umar kata, alasna ala haq, wahum ala batil. Bukankah kita ni benar, mereka tu salah. Kenapa nak tanazul? Kenapa nak? Daripada awal lagi Quraisy buat masalah. Kan? Bila Nabi itu bismillah. Ini di antara perjanjian di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Dia kata, "La, kalau kita tahu mu Rasulullah, kita akan ikut." Kenapa nak sekat? Nabi beritahu pada penulis, dia kata sapu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tanazul Nabi sebab kita masih dalam majlis perundingan. Majlis perundingan nak bagi jadi. Kalau tidak, awal-awal lagi gagal kita punya majlis perundingan. Maka Nabi kita solat. Sayyidina Umar mari. Nampak tak puas hati? Nabi kata, aku ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walastu u'sihi wa huwa nasih. Aku tak akan derhaka kepada perintah Allah. Allah Taala yang akan tolong kita. Jadi akhir sekali Allah Taala cerahkan dada Umar, Umar pun tenang. Masya-Allah tabarakallah. Yang ketiga, gambarannya sabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadapi karenah munafikin. Bila sampai di Mekah, puak-puak munafikin pula muncul. Sampai di Madinah. Di Mekah tak ada munafikin. Siapa dia nak jadi munafik? Wah, kena katak dia Abu Jahal. Kena tapar dia Abu Jahal. Abu Lahab cari penyakit kau. Tak. Tapi bila pergi ke Madinah, kita sudah ada negara.
harta pun sudah ada, mulalah timbul satu kumpulan, nama dia munafik wal'iyazbillah. Zaman kita pun ada juga munafik amali. Nah, orang yang bohong, orang yang keluk-kelek kata, sekali sini, itu masalah dia. Baik, saya ambil ringkas-ringkas je, masa kita sangat terhad. Kalau tidak, tuan-tuan nak panjang, kita kena baca dalam kitab Syama'il ataupun baca dalam kitab Sirah. Jadi Nabi kita menghadapi kerenah yang besar yang dimainkan peranan besarnya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah buat macam-macam perancangan nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di antaranya mereka telah menyebarkan berita palsu tentang hadisul ifki, kisah konon-kononnya Aisyah telah buat benda tak baik dengan Mistah. Maka timbul habis orang dengan Safwan, ya. Maka dia tuduh penuduh-penuduhnya munafikin. Tapi masalahnya ada di kalangan orang Islam terpengaruh dengan mereka. Allahu Akbar. Yang keempat, siqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mustaqbal. Nabi ni bila Allah Taala lapangkan dada dia percaya dengan janji Allah Taala yang akan beri kemenangan pada masa depan. Allahu Akbar. Ingat ke tak ingat? Kisah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu ketika Nabi kita sedang duduk tidur dekat Kaabah. Mari Khabbab, dia kata, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansirana. Ya Rasulullah, kenapa tak doakan untuk kita? Ya Rasulullah, kenapa tak minta Allah Ta'ala bantu kita? Kita dalam susah ni. Fayaqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yutimmannallahu hadzal amra. Demi Allah, Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan umat ini. Hatta yamsyar rakibu min Sana'a ila Hadramaut. Orang boleh berjalan daripada Sana'a kepada Hadramaut. Jauh mana? Orang Yaman tahu kan. La yakhafu illallah, mereka tak takut kecuali takut pada Allah Ta'ala, dan mereka juga takut kepada kambing diganggu oleh serigala. Hadis ini dalam Bukhari. Sedangkan Nabi kita duduk tepi Kaabah, pengikut-pengikut dia sedang diazab, Nabi bagi janji, kamu akan tengok nanti insya-Allah. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah kejar, tak sampai tengah jalan, nak 2 kali terjerelus kaki kuda Suraqah, dia pun mengaku kalah. Dia minta Nabi kita tulis surat bahawa dia ni aman. Masya Allah. Kau kejar aku, kau minta aku aman. Masya Allah. Akhirnya Nabi kata, ya Suraqah, kaifa bika iza labista siwarai Kisra. Bagaimana perasaan kamu nanti kamu pakai gelang yang dipakai oleh Kisra? Suraqah kejut. Kisra bin Hurmuz, Kisra Anusyarwan, pemimpin Parsi. Nabi kata Kisra bin Hurmuz. Allahu Akbar. Terkejut Suraqah. Kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Ahzab mari, tengah gali parit, batu besar ada batu besar, pukul tak pecah. Orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pukul, keluar cahaya. Nabi kata, rufi'at li madainu Kisra wa madainu Qaisar. Aku sudah nampak istinggah sana Kisra, kan? Kisra ni Parsi, Kaisar Rom yang berada di dekat dengan kita. Aku nampak. Munafikin kata apa? Muhammad cakap besar. Geng-geng dia nak keluar pergi buang air pun takut nak pergi ambil Kisra dengan Kaisar. Ini semua kata-kata, tapi Nabi kita istiqah dengan janji Allah Azza wa Jalla. Kemudian seorang nama dia Adi bin Hatim radhiyallahu, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dia, Adi, hal ra'aital Hirah? Pernah kamu pergi tengok bandar Hirah? Makna masa tu Hirah ni salah satu daripada bandar yang masyhur dalam dunia ni. Kata di ulama sekarang ni, Hirah tu duduk di bandar dalam negara Iraq, di antara Najaf dengan Kufah. Sekarang ni sebut ni, ingat ke Syiah Najaf kan? Duduk sana. Dia kata, lam arha, tak pernah aku pergi, tapi umbi tu, aku dengar orang kata comel. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fa in talat bikal hayah. Kalau kamu panjang umur, la tarayan nazza'inah tartahilu minal Hirah hatta tatubil. Mu akan tengok orang perempuan naik unta daripada Hirah, Iraq, mari ke Baitullahil Haram. La takhafu ahadan illallah. Mereka tak takut kecuali Allah.
Mana ini hadis ini juga dalam Bukhari daripada Adi bin Hatim, itu menunjukkan bahawa thiqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepercaya dia dengan al-mustaqbal li hadzal din, masa depan akan dikuasai oleh agama yang telah diturun oleh Allah Azza wa Jalla ini. Contoh cerah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, Nabi kita berterusan berdakwah dan bekerja, tak pernah putus asa, tak pernah letih. Orang Mekah tak hirau, dia pergi ke Taif. Orang Taif pukul dia, dia pergi ke Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Dalam keadaan Nabi kita sentiasa bergembira. Masya Allah, tabarakallah. Yang keenam, ada musti'jalin Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nata'ij. Nabi kita tidak gopoh nak ambil natijah. Oh, aku sudah menang sekarang. Kita nak kemenangan. Oh, nak selalu. Kita ni sabar. Maka Nabi kita telah melalui beberapa peringkat, barulah sampai ke Madinah, marhalatul tamkin, marhalah kekuasaan. Sabar. Yang ketujuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kepada dia cerah dada, iltizamuhu sallallahu alaihi wasallam bil khuluqil karim wat tasamuh. Nabi kita sentiasa bersifat dengan akhlak yang mulia dan tasamuh. Orang panggil toleransi, sabar, tak marah kepada orang. Pernah kata Anas radhiyallahu anhu, pernah satu hari Nabi kita berjalan, ada di atas bahu dia ni kain. Kain ni kain yang ghaliz, maknanya kain hak kasar, bukan hak lembut. Mari seorang badui tarik kain Nabi ni, bekas saja. Bekas di tengkuk Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dia minta dengan Nabi, ya Muhammad, murli mimma lillahi ladhan. Suruh orang penjaga harta negara ni beri pada aku. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita paling senyum. Kalau kita, orang kata wuduh kita, nak, orang buat tak baik kita, tak bagi dah. Nak kata apa? Allahu Akbar. Seorang nama Ghaurat Ibn al-Haris. Ni orang masyhur ni kan. Ketika Nabi tidur berpokok, dia mari ambil pedang Nabi. Siapa jagamu? Nabi kata, Allah. Jatuh pedang di tangan dia. Nabi ambil pedang. Siapa jagamu? Tak ada siapa. Itu dia kata, masalah yang berlaku. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-8, Nabi kita tenang, duduk dengan keluarga dia, dengan anak-anak cucu dia. Masya Allah, tabarakallah. Ketika berlakunya kerenah yang dibuat oleh puak-puak, dia buat oleh sebahagian daripada isteri Nabi, Nabi kita sabar, tak ada kata apa. Pecah pinggang, ganti pinggang lain. Panjanglah cerita dia. Yang ke-9, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menghabiskan masa di tengah jalan. Dia fikir yang mustaqbal, kita akan pergi jauh lagi. Kalau kita duk mikir gangguan yang dibuat oleh Quraisy, yang dibuat oleh fulan bin fulan, kita tak akan berjalan. Pasal itulah pendakwah kena tafaul, kena letak orang panggil perasaan kita ada masa depan yang cerah, insya-Allah. Itu yang disebut oleh sebagian ulama 9 cara tanda cerahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni banyak istighraq, banyak habiskan analisa semasa. Akhir kali tak pergi depanlah kita. Allahu Akbar. Dia panggil menghabis istighraq fil juz'iyat, menghabiskan masa benda-benda yang kecil. Seorang pendakwah tulis kemuncuk di tepi jalan. Ibarat kita ni, kita jalan tengah padang, kemuncuk banyak. Tengok kena lekat di kain di seluar kita berhenti duduk cabut kemuncuk. Jalan 3 langkah cabut kemuncuk. Bila nak sampai? Jadi kemuncuk tu dibiarkan sebab kita akan melangkah terus ke depan sampai ke destinasi esok. Kita tengok seluar aku ni boleh pakai lagi tak boleh pakai. Kemuncuk banyak. Kalau boleh kita ambil pisau kikis, buang. Masuk dalam mesin basuh boleh hilang. Kalau tidak, yang pentingnya jangan dihiraukan gangguan-gangguan di tengah jalan. Kita kata Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri dia syarhus sadru, cerahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pindah kepada ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami telah dan kami telah meringankan daripadamu beban menyebarkan Islam. Jadi ada juga ulama tafsir kata wudi'anhu zunubuh. Allah Ta'ala hilangkan segala dosa-dosa Nabi. Nabi kita tak berdosa daripada itu. Dia sebut dengan nama ma'sum. Terpelihara dia daripada dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Diampunkan semua dosa-dosa dia. Masya Allah. Itu dia panggil salah satu daripadanya. Dan ada yang mengata juga
wada'al asar wal aghlal. Allah Ta'ala ringankan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nak banding dengan umat dulu. Umat dulu berat tahu tuan-tuan. Puasa 23 jam. Di awal Islam dulu macam ni juga. 23 jam. Ramai yang pingsan, ramai yang ada yang rebah, ada yang terjebak dengan perangkap duduk dengan isteri pada saat mereka dihalang. Maka turun ayat Quran meringankan. Itu salah satu daripada. Dan tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang berat-berat kepada umat yang terdahulu. Diceritakan bahawa umat dulu kalau berdosa contohnya kena najis kulit dia ni. Macam nak buat? Kena kikis koyak kulit. Nak taubat, faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Allahu akbar. Kita hari ni cukup dengan kita ya Rabbi ya Rabbi, kita beristighfar, kita doa dengan 4 syarat taubat yang telah kita sebut itu. Ada yang mengatakan yang ketiga, Allah Ta'ala telah hilangkan daripada kesan-kesan jahiliah. Tak ada lagi lah. Amalan jahiliah sudah tidak ada di dalam kehidupan Nabi dan juga dalam masyarakat telah dihilangkan oleh Nabi. Yang ketiga, izalatul huzni wal karb. Allah Ta'ala hilangkan duka cita, susah hati yang Allah Ta'ala, yang Nabi kita rasa di awal menerima Islam. Kan balik-balik rumah Khadijah dia kata apa? Zammiluni. Kan? Dasiruni, selimu aku ya Khadijah, aku takut, khasyitu ala nafsi, aku bimbang aku ni akan diapa-apakan. Sebab dia tengok malaikat besar malaikat yang asli tengok, maka lepas pada itu hilang dia punya rasa, hilang dia punya takut. Yang keempat, ada yang mengatakan wa wada'na anka wizraka dengan makna zambuka, dosa-dosa kamu. Orang tanya dia, apa dosa nabinya? Dosa apa dia buat? Daripada kecil lagi tak buat maksiat. Maka ada yang mengatakan sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin, ni masyhurlah. Dah. Orang-orang kita rasa baik dah, tapi bagi orang yang abrar, orang yang rapat dengan Allah Taala, bagi dia tu tak kena lagi tu. Maka dosa di sini dengan sebuah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil tarkul aula, meninggalkan yang utama. Bukan buat dosa, bagi dia tu tak kena dah tu. Bagi kita ni tak ada masalah lagi kan, sebab selagi dia tidak berdosa, masya-Allah tabarakallah. Yang kelima, ada yang mengatakan ghufran, Allah Ta'ala letakkan wizrak dengan makna Allah Ta'ala hilangkan dosa-dosa hamba dia selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan apa? Bil kafarati wal istighfar wat taubah. Alhamdulillah. Salah istighfar. Tak payah bunuh diri, tak perlu. Jadi dalam ayat yang ketiga Allah kata allazi anqadha zahrak, yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai-bagai kemudahan dalam melaksanakannya. Masya-Allah tabarakallah. Asalnya Nabi kita ni berat, ya kan? Maka Allah Taala sebut di sini marfu' bil lisani awalan. Allazi anqadha zahrak, Allah Taala hilangkan susah dia tu. Yang berat atas tanggungjawab dia, maka telah dihilangkan. Kemudian mari ayat yang keempat ni yang besar pada masyarakat sekalian. Allah kata apa? Wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengenuniakan pangkat Nabi dan berbagai-bagai kemuliaan. Tanda tuan-tuan, Allah Ta'ala angkat darjat Nabi dengan cara mana? Yang pertama di antara kemuliaan itu ialah wajibnya seseorang mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk Islam, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kena ada. Dan wajibnya kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syahadah. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar-mimbar. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala kembarkan nama dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala tak panggil nama dia dalam Quran. Allah panggil dengan nama ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dia tak panggil dengan nama. Nabi lain Tuhan panggil nama ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa, ya Musa, ya Adam. Nabi kita la ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu di antara Allah Ta'ala angkat darjat Nabi. Panjanglah para jemaah sekalian, kita boleh baca. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri-siri kuliah yang telah saya sampaikan di bawah tajuk Khasaisun Nabi, ciri-ciri keistimewaan Nabi. Alhamdulillah,
Saya dah syarah sebuah kitab, Ciri Keistimewaan Nabi. Ana dah syarah penuh kitab Syama'ilun Nabi. Keindahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sudut sifatnya, rupa bentuknya, akhlaknya sudah ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani, buka dia punya playlist tu, cari nama-nama kitab yang telah saya sebut tadi. Di sini saya tak hurai pendek je sebab kita nak habiskan surah kita ni insya-Allah. Kemudian ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada disertai kemudahan. Tengok. Jadi setelah Allah Taala cerita dia ringankan bebanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia permudahkan urusan Nabi, dia angkat darjat Nabi, maka di akhirnya Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Susah itu akan diikuti dengan kesenangan. Kata di ulama hadzal fa al-fasihah. Nama dia fa fasihah. Kenapa? Sebab dia meringkaskan kalam yang panjang jadi pendek. Tuhan kata apa? Faiz qad syarahna laka sadra. Aku dah cerahkan dadamu. Aku dah angkat darjatmu. Aku dah hilangkan kesusahan daripada kamu. Maka inna ma'al usri yusra. Hak susah tu akan diikuti dengan yang senang. Maka kalau inilah Allah Ta'ala beri mekanisme kepada kamu untuk berdakwah ni, jangan bimbang, tak ada lagi susah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Maka itu dia panggil ayat yang pertama. Ayat yang pertama, fa inna ma'al usri yusra, ada tersebut dalam riwayat, walaupun riwayat itu lemah, dia kata lan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan menang kesusahan itu setelah Allah Ta'ala sebut dua kali senang. Tengok dalam ayat Quran ni. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra. Sekali lagi ditegaskan, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu ada disertai kemudahan. Ada dimudahi kemudahan. Kata di ulama, ittikrar litawkid. Allah Ta'ala ulangi nak cerita bahawanya positiflah hidup kamu. Setiap kesusahan itu ada kesenangan yang akan diikuti selepas daripada itu. Maka kalau para ulama mengatakan, ayat yang pertama, fa inna ma'al usri yusra, itu nak cerita kepada Nabi tentang keadaan dia. Ayat yang ke-6, inna, dia tak guna fa'in dah. Sebab dia tak ada jawapan kepada yang depan. Inna, bila dia dihilangkan pa di sini, dia panggil insya hukmun jadid. Mula dengan satu hukum yang baru. Apa dia hukum yang baru itu? Iaitulah Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, setiap yang susah itu akan diikuti dengan kesenangan. Maka dia panggil haza ta'sisun aidan, kepada kaedah yang besar, bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau ayat yang 5 itu kita kata untuk Nabi. Sebab siaqul ayat daripada awal lagi cerita Nabi. Tapi ayat yang ke-6 umum kepada kita, maka di sini para ulama mengatakan sebagaimana dalam surah At-Talaq, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan jadi lepas pada susah itu akan senang. Maka ada beberapa makna di sini. Makna yang pertama, annahu nakkara kalimah yusrin. Tengok. Inna ma'al usri. Al-usri ada alif lam. Tapi yusri tak ada alif lam. Dikata arrafa kalimat al-usr. Allah Ta'ala menggunakan ma'rifah, ada alif lam. Kalimah al-usru. Ini dia panggil, ada satu makna yang tersendiri di situ. Sebab apa? Al-usru ghaliban ma'ruf. Benda payah tu biasanya diketahui. Apa dia payah? Sempit, susah, miskin, peperangan, COVID-19, corona, kan? Kena kuarantin, PKP, tak boleh berjalan. Orang tahu, sakit, demam, kena tindas, kena zalim, itu al-usru yang berlaku pada manusia. Tapi kenapa fa inna ma'al usri yusra tu dia mari dengan kalimah nakirah. Sebab apa dia kata narima? Supaya dia jadi umum, jadi am. Akan mari benda yang senang. Yang senang itu berbeza-beza para jemaah sekalian. Yang senang itu berbeza-beza. Tengok lagi dia kata ja'al yusru mukarraran marrataini. Yusra dua kali mari. Dua kali ulang dengan kalimah nakirah, tak ada alif lam. Kita belajar bahasa Arab para jemaah.
nakirah tu maknanya tidak ada alif lam. Sebab ada alif lam tu dipanggil mu'arraf. Berbeza dengan al-usru. Al-usru wahid. Al-usru satu je. Semua hak payah. Maknanya hak payah pertama untuk Nabi tadi, ayat 5 dengan ayat 6 sekali. Tapi bila kata yusra, 2 kali ulang, maka dia kata tidak akan menang. Susah tu apabila 2 kali mari Allah Ta'ala sebut yusraini, 2 kali senang. Maka di antara bentuk-bentuk kesenangan yang Allah Ta'ala beri, yang pertama sekali, yusrus sabr wa rida. Allah Ta'ala letak dalam hati seorang itu reda, sabar, syukur. Maka kalau mari musibah, mari apa, Allah Ta'ala beri kepada dia ni sifat syukur dan reda. Aku reda, aku tenang. Ini ujian Allah Ta'ala kepada aku. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, kan Nabi kita salah menerima tekanan yang begitu, dia syukur, dia sabar. Itu hijab. Yang kedua, al-yusru. Yang kedua, yusrul faraj wa zawalul gham. Suka kita apabila hilangnya duka cita, hilangnya kesusahan, maka kita akan bergembira. Orang kena PKP, tiba-tiba dilepaskan. COVID-19 telah diangkat oleh Allah Ta'ala, hilang atas dunia. Kan? Allah marfa'annal bala wal waba, sudah hilang. Maka kita akan rasa, oh senangnya hidup. Rasa luar dah dunia ini. Itu dia panggil yang kedua. Yang kedua itu yusru yang kedua, iaitulah yusru kelepasan. Yang pertama tadi keredaan, syukur. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebab-sebab dipermudahkan segala urusan. Kan kita selalu kan kalau tengok orang susah, letak apa dia kata, semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan. Mana Allah Ta'ala yusru di sini, dengan mana Tuhan permudahkan segala urusan kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat dia panggil yusrul ata wal minhah. Mudahnya Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita perkara-perkara yang baik. Masya Allah. Yang kelima, kemudahan dalam dunia. Banyak benda yang Tuhan beri. Yang keenam, kemudahan yusrun fil akhirah. Kesenangan kita di akhirat. Yang ketujuh, kesenangan kita sekarang. Sekarang ni kita senang. Yang ke-8 dipanggil yusru al-ma'al, akan datang. Sekarang ni susah tak usah? Susah. Nak study, nak boleh ke belajar, nak boleh ke luluh periksa ni. Masya Allah, tabarakallah. Bukan main payah dah. Tanya anak-anak kita hidup mengaji. Pukul 3 pagi. Ana dulu, waktu belajar di pondok, salah satu daripada bila kita dah naik darjah, dia panggil kelas ne, dia panggil. Tingkatan 6 lah. Maknanya peringkat sikit, kita dipaksa oleh tuan guru Allahyarham hafal matan Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik ni matanya kita nahu ni 1000 bait syair kena hafal. Jadi ramai orang tukar ayat, bukan Alfiyah ni sebenarnya Alpayah dia panggil. Bukan Alfiyah, Alpayah. Nah, susah. Tapi bila kalau dapat kita faham, kita menguasai ma'al usri yusra, lepas pada itu, Masya Allah, kita nak mengajar kita. Anda dengar kibar ulama. Dia mengajar di Masjid Haram. Dia kata, allazi kunna natakallamu al-yawm, yang aku duk cakap depanmu hari ni, ma hafizna fi sigharina, yang aku hafal zaman aku budak dulu, mutun-mutun, kitab-kitab matan fiqh yang kecil, learn yang aku duk baca hak tu lagi depan kamu ni. Walaupun dia sudah jadi kibar ulama. Kita kata, inna ma'al usri yusra, itu macam-macam cerita yang kita ada. Maka para jemaah sekalian, itu ada 8 jenis kemudahan, kesenangan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Kita pergi pada ayat yang ke-7. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada suatu amal saleh, sudah selesai, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal saleh yang lain. Sudah zuhur, kita akan berusaha untuk pergi asar. Sudah asar, kita akan usaha sampai ke maghrib. Habis maghrib, habis isya kita usaha juga untuk qiyamul lail. Itu dia panggil فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Habis satu, sambung yang tu lagi. Jadi saya dah hurai panjang tajuk ni dalam syarah kita kepada kitab Qawaid Quraniyah. Kaedah Quran. Tuan-tuan tengok, saya lupa siri yang keberapa dalam siri-siri kaedah Quran. Yang penting akhir-akhir tajuk dia di bawah kaedah Quraniyah. Apabila ada waktu lapang, buatkan ibadat. Jangan kata, oh sarah, habis dah zuhur ni relax dulu. Tak ada relax, habis zuhur solat, kita ada zikir. Habis zikir, kita ada baca Quran. Masya Allah, kita ada ziarah. Kita ada majlis ilmu, tak habis-habis. Wa ila rabbika farghab.
dan kepada Tuhanmu saja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan engkau ingini, iaitulah kita hanya tawajuh kita kepada Allah Azza wa Jalla, jangan hidup minta dengan benda-benda lain. Ni kadang-kadang kita waktu susah minta dengan Allah, waktu senang minta dengan Allah, waktu susah pergi minta dengan wali-wali keramat di kubur-kubur, kita kata la. Ini semua boleh membawa kepada kerusakan akidah. Maka kita hanya tawajuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarh, lapang dada ini sangat besar untuk motivasi kepada orang-orang yang susah hati. Kita baca surah, kita tadabbur makna, insya-Allah akan hilang perasaan-perasaan yang kita yang susah hati kita tu. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, surah At-Tin, surah Wat-Tini Waz-Zaitun. InsyaAllah kita akan masuk kepada makan buah tin pula dan juga zaitun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.